Seterusnya kita ke RTM Kuching, Sarawak bersama rakan penyampai Damia Cassandra Manja. Damia, silakan. Baik, terima kasih Syuhaidah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Usahawan koperasi di seluruh negara berupaya mengurangkan harga barang di pasaran. Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa, Dato' Abdul Fattah Abdullah berkata, dengan kenaikan harga barang membelenggu rakyat, koperasi harus menjadi pembekal barang mentah bagi mengurangkan fungsi orang tengah. Katanya kaedah itu mampu mengurangkan harga barang di pasaran sekaligus memberi impak tinggi dalam kehidupan rakyat. Beliau yakin jumlah koperasi yang kini mencatat 14,094 buah mampu berbuat demikian dengan variasi produk yang dihasilkan oleh ahli-ahlinya. Dedahnya lagi dengan keahlian mencecah 6.5 juta ahli seluruh negara, jaringan lebih mantap dapat diwujudkan. Datuk Abdul Fattah berkata demikian pada Majlis Perasmian Kursus Pemantapan Warga Kurang Upaya 2019 di Kuching. Kursus 4 hari itu dihadiri seramai 20 orang peserta OKU seluruh Sarawak. Lelaki berumur 45 tahun ke atas digalak membuat pemeriksaan kesihatan pada kempen kesedaran kanser prostat yang diadakan di Kuching. Kempen anjuran Hospital Umum Sarawak bersama Yayasan Urologi Malaysia yang diadakan semalam dan hari ini menawarkan pelbagai perkhidmatan secara percuma untuk pembunuh senyap kaum lelaki ini. Ini termasuk sesi perkongsian pengalaman pesakit kanser prostat bagi tujuan sokongan moral dan panduan ketika berdepan masalah kesihatan tersebut. Tanda-tanda awal kanser kelenjar prostat termasuk sukar kencing, kerap kencing lewat malam dan keperluan kencing segera. Antara faktor penyumbang kepada kanser prostat adalah umur lanjut, latar belakang keluarga, daya pemakanan dan gaya hidup. Manakala lebih kurang 40% kes yang dilaporkan didiagnosis menghidap kanser pada tahap 1 dan 2. Kerajaan negeri digesa mempercepat penghapusan bayaran perkhidmatan feri di seluruh negeri seperti yang diumumkan oleh Ketua Menteri pada Julai tahun lepas. Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut, Dr. Ting Tiong Chun berkata langkah itu amat baik bagi meringankan beban rakyat terutama masyarakat luar bandar yang menggunakan perkhidmatan tersebut termasuk di Marudi dan Baram. Namun beliau tekilan kerana langkah itu belum dikuatkuasakan walaupun telah memasuki bulan keempat tahun ini. And I hope the government can implement what they say to the community. Dr. Ting menyatakan demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Parti Tindakan Demokratik DAP Miri. Untuk rekod, tambang perkhidmatan feri merentasi Sungai Baram telah diturunkan daripada RM15 kepada RM1 sehala sejak 29 Mei 2015 selepas pengumuman Ketua Menteri Allahyarham Tan Sri Adnan Satem. Penganjuran Simposium Komuniti Pembelajaran Profesional PLC adalah satu usaha kolaboratif secara profesional dalam melakukan aktiviti penambahbaikan proses pengajaran dan pembelajaran serta prestasi akademik dan kemenjadian murid di sekolah. Justru Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Sektor Operasi Pendidikan Sari Osman berharap program G2 dan Bersepadu ini akan dapat mencetuskan pemahaman dan amalan PLC yang lebih komprehensif dan berkesan dalam kalangan guru-guru. Beliau berucap merasmikan simposium PLC perkongsian amalan terbaik Komuniti Pembelajaran Profesional peringkat daerah Limbang di Dewan SMK Limbang. Sementara itu, pegawai SISC School Improvement Specialist Coach Plus, Pejabat Pendidikan Daerah Limbang, Dr. Usang Ngerambang, menyatakan bahawa cara pembelajaran secara dalam talian menggunakan gadget boleh mewujudkan impak yang lebih baik. Impak yang positif daripada pembelajaran ini adalah kita perlu memahami gaya pembelajaran pelajar. Sebab gaya pembelajaran pelajar ni, kalau pelajar ada setengah-setengah pelajar ni mempunyai gaya pembelajaran visual, ada yang menggunakan gaya pembelajaran auditory, ada yang guna kedua-dua gaya pembelajaran tersebut. Sekiranya pelajar itu gemar menggunakan gadget, maka pembelajaran jenis ini dapat memberi impak yang sangat baik. Ujarnya hampir semua pelajar mempunyai telefon, maka proses pembelajaran boleh dilakukan di mana-mana menggunakan gadget ini. Maksudnya proses pembelajaran itu tidak berhenti setakat di sekolah, di bidik darjah. Apabila guru menyediakan bahan ke dalam
dalam apps ini, pelajar boleh mengikuti pelajaran di dalam ataupun di luar negara. Jadi lebih online. Jadi saya menggalakkan guru-guru dan ibu bapa untuk memberi sokongan kepada apps ini. Bagi Guru Besar SK Ulu Lubai, Jaul Bunyau, untuk melaksanakan PLC, mereka membuat jaringan dengan ibu bapa pelajar yang mana ibu bapa hadir bersama dalam proses pembelajaran dan aktiviti di sekolah. Ibu bapa lebih memahami tugas guru. Sebab bukan senang nak mengajar anak mereka. Jadi di sinilah ibu bapa dan guru memain peranan bersama dan sudah semestinya kelebihan dia kepada anak murid. Sebab mereka yang mendapat impak yang baik hasil daripada kerjasama ini. Turut diadakan pada program itu pembentangan PLC daripada 15 orang guru dan pameran PLC daripada 40 buah sekolah di daerah Limbang yang melibatkan 320 orang guru. Warga Radio Televisyen Malaysia RTM perlu menguasai sepenuhnya kehendak era baru dalam mendepani revolusi industri 4.0 dengan menekankan aspek digital dalam penyiaran bagi memastikan RTM terus kekal relevan. Ahli Dewan Negara Senator Alan Ling berkata persiapan itu bukan sahaja dari segi transformasi program tetapi juga budaya kerja yang lebih kreatif dan inovatif. Saya rasa cabaran sekarang untuk menghadapi revolusi industri 4.0 ini penting untuk kita mendedahkan warga RTM untuk melalui latihan-latihan yang akan diadakan oleh kementerian supaya kita bersiap sedia menghadapi cabaran tersebut dalam industri ini, bukan saja dari segi penyiaran tetapi juga dari segi budaya kerja kita supaya warga RTM boleh berinovatif dan kreatif. Dan dalam hal itu kementerian berjanji akan sama-sama membantu RTM. Alan Ling yang juga Setiausaha Pakatan Harapan Sarawak turut memuji RTM atas kelestarian perkhidmatan yang kini menjangkau usia 73 tahun dan masih kekal relevan kepada negara hasil usaha gigih seluruh warga kerja RTM. Katanya kerajaan komited untuk membantu dan memastikan RTM terus melangkah ke hadapan dan menjadi pilihan pertama rakyat Malaysia. Beliau ditemui pemberita selepas menyempurnakan program cuci kereta amal bersempena ulang tahun ke-73 RTM di stesen Petronas Jalan Bintang Miri di Miri. Alan Ling turut menyalurkan sumbangan peribadi sebanyak RM1,000 sebagai menyokong aktiviti amal berkenaan. Program anjuran bersama Miri FM dan stesen Petronas Jalan Bintang Miri itu merupakan program tanggungjawab sosial korporat CSR bagi membantu golongan memerlukan selain memupuk sifat-sifat positif dalam kalangan kaki tangan yang terlibat. Why not kita menyumbang kepada NGO yang memerlukan. Jadi itulah tercetusnya idea untuk melakukan kerja-kerja amal sebegini dan kami warga Miri ataupun warga Miri FM rasa berbanggalah melakukan kerja-kerja amal begini seharian daripada pagi sehinggalah ke petang. Alhamdulillah. Bila semua turun padang dapatlah kita kumpulkan dana dan kita perlu dapat kita agihkan kepada pihak yang masyarakat sekitar setempatlah. Hasil kutipan cuci kereta amal berkenaan akan disalurkan kepada Persatuan Orang Kurang Upaya Fizikal Miri. Lebih banyak siri gotong royong akan dilaksanakan oleh Sekolah Kebangsaan Tanjung Batu Bintulu sempena kempen misi gempur denggi. Guru Besar SK Tanjung Batu, Tonggang Sedin memberitahu ia sejajar dengan pemilihan sekolah itu bagi program Denggi Patrol 2019 bahagian Bintulu. Katanya pihak mereka telah merangka pelbagai aktiviti hikmat komuniti cegah denggi termasuk gotong royong di Masjid Al-Mustaqin Sungai Pelan pada Rabu depan, diikuti kawasan flat Sungai Pelan pada 17 hari bulan dan di persekitaran SK Tanjung Batu pada 24 hari bulan.
16 hari bulan, jika tidak ada masalah, kita akan adakan run sempena dengan Denggi Petrol ini. Ada run untuk melibatkan masyarakat dan kita ada gotong royong di sekitar Sungai Pelani juga untuk memberitahu masyarakat bahawa ada kempen bebas denggi dari SK Tanjung Batu. Dan kita ingin melibatkan semua komuniti supaya kita tahu betapa pentingnya kita mencegah pembiakan nyamuk Aedes ini. Tugang Sedin ditemui media selepas Majlis Perasmian Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Tanjung Batu. Program Denggi Petrol bertujuan membasmi nyamuk Aedes sekaligus mengekang penularan wabak demam denggi. Warga Universiti Teknologi Mara UiTM Sarawak dan penghuni institusi berdaftar Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM semalam mencipta sejarah apabila berjaya menghasilkan mural tapak tangan paling banyak secara serentak. Yang di-Petua Majlis Pelajar-Pelajar UiTM Sarawak, Muhammad Syafiq Mat Nazari berkata setakat pukul 12.30 hari semalam, sebanyak 10,458 tapak tangan berjaya diperoleh di 4 lokasi berbeza. Tambahnya, program itu juga sebagai medium kepada mahasiswa untuk berbakti kepada komuniti serta mewujudkan perasaan tanggungjawab dan prihatin dalam diri pelajar. Diharap akhir objektif program, diharap kita dapat bagi pendedahan kat student ni, kita nak bagi soft skill so that dalam pengurusan program dan cara mereka berhadapan dengan masyarakat. So bila diorang ni habis belajar, diorang ni tak rasa kekok bila lepas daripada pengajian. Beliau ditemui pemberita pada program University Community Engagement UCE mural tapak tangan terbanyak secara serentak di Sekolah Tunas Bakti Kota Sentosa, Kuching. Program 2 hari yang berakhir semalam disertai 25 penuntut UiTM dan 4 institusi berdaftar di bawah JKM iaitu Sekolah Tunas Bakti, Rumah Kanak-Kanak Toh Puan Haja Nokia, Taman Puteri dan Desa Bina Diri. Program tersebut turut dilaksanakan secara serentak di 80 institusi berdaftar JKM semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak dengan penglibatan seramai 3,000 sukarelawan UiTM dan 1,200 sukarelawan JKM. Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM Daerah Kuching menyasarkan sebanyak 2,500 penyertaan dalam acara Run to Save Lives yang diadakan pada Oktober kelak. Timbalan Pengarah PBSM Dr. Chow Chi Ming berkata, larian itu bagi memupuk kesedaran derma darah dalam kalangan masyarakat, terutamanya golongan belia. This is the first time we do this. Run for Life 2019, and this project is going to go on every year because our drug recruitment services is going on every day. So we hope in all this event and other event that follow, we can raise 100,000. What we are campaigning is for the recruitment from our side blood donors recruitment services to raise fund for our project every year that we are having. Our aim is to recruit 22,000 pints of blood for Government Hospital in Kuching divisions. We need to raise 100,000 yearly to run our campaign. Mereka menyatakan demikian pada sidang media Run to Save Lives 2019 di Ibu Pejabat PBSM di Kuching. Larian dibahagikan kepada kategori 3 dan 7 km dan tarikh tutup penyertaan pada 15 September. Borang penyertaan boleh diambil di Ibu Pejabat PBSM di Taman Budaya atau pendaftaran secara dalam talian melalui savelives.eventrunner.com.my. Pesta Babulang edisi ke-16 yang akan diadakan pada 7 Jun depan di Padang Batu Danau Limbang bakal menampilkan pelbagai aktiviti yang dijangka mampu menjadi daya tarikan kepada pengunjung, terutama pelancong luar negara bagi menyaksikan pesta tersebut. Residen bahagian Limbang, Ahmad Deni Ahmad Fauzi berkata, antaranya mengetengahkan budaya hidup masyarakat kaum Bisaya seperti makanan dan kostum. Selain itu, perlumbaan kerbau turut menjadi tumpuan apabila 30 pemilik kerbau dijangka menyertai program 3 hari itu. Pelbagai kategori akan dipertandingkan, antaranya perlumbaan biasa dan maraton. Ahmad Deni menyatakan demikian dalam sidang media selepas mesyuarat penyelarasan Pesta Berbulang di Limbang.
Baik saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Dan untuk berita seterusnya, kembali kepada Syuhaida di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Damia.